قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, amin ya rabbal alamin. Okay, terima kasih Hibir. Daripada grup mana ni? Radon Okay, so petang tadi kalau grup Krypton lah saya dah suruh pelajar selesaikan soalan section B dan juga section C Okay, so untuk section B dan section C ni itu adalah essay. Dan essay ni jadi saya ada buat satu slide. Okay, jadi untuk belajar rujuk lah. Okay, untuk belajar rujuk. Sebab apa malam ni saya rasa nak habiskan jugalah untuk soalan objektif Kalau kita ingat lagi untuk kelas-kelas yang sebelum ni sangat-sangat jarang kita tulis soalan objektif. Sedangkan soalan objektif ni dia menyeluruh lah Objektif dalam trial ni dan juga SPM dia merangkumi semua chapter. Semua chapter akan masuk kalau dalam soalan objektif 40 soalan. Okay. Tapi kalau soalan structure kan paper 2 ada tajuk, ada bab yang masuk, ada bab yang tak masuk. Tapi kalau paper 1 mesti masuk semua chapter. Okay. So hari ni kita continue lah daripada soalan 21. So saya akan share screen terlebih dahulu. Okay, nampak ke skrin saya? Nampak cikgu. Banyak. Macam nak tarik ni. Okay, so saya tengok yang respon baru 10 orang Yang lain ni saya tak pastilah, mungkin tak sempat nak siapkan kot. Susah ke soalan dia? Daripada soalan 21 sampai 40 tu. Bagi feedback sikit. Susah ke, tak sempat ke, dalam masa 1 jam saya bagi. Okay. Okay, jom kita tengok soalan nombor 21. Okay, so soalan ni which of the following solution form white precipitate when added into lead to nitrate solution? Okay kelas, jadi bila kamu nak selesaikan soalan ni, apa yang pelajar perlu buat ialah yang pertama sekali tulis dahulu formula compound tersebut. So kalau lead to nitrate bermaksud PbNO3 2, okay? And then yang 1 sampai 4 ni pun sama, buat dia punya chemical formula dahulu. So potassium to sulfate, sodium chloride, potassium iodide, sodium dichromate. Okay, itu adalah langkah yang pertama. Dan step yang kedua, kita buat punya chemical equation. Sebab kita nak tahu apakah produk yang terhasil. Kita nak tentukan ada tak insoluble salt di dalam produk yang terhasil Sebab dia tanya white precipitate siapa yang hasilkan white precipitate. So kita nak kena tahu siapa yang insoluble salt dia. So yang ini campur dengan PbNO3, so akan hasilkan PbSO4. So ini adalah insoluble salt. Dan KNO3. Saya tak perlu balancekan sebab kita nak tahu produk dia saja. So PbNO3 untuk yang nombor 2 ni, produk dia adalah Pb chloride campur dengan NaNO3. Yang nombor 3 campur dengan lead to nitrate
And then produknya ialah PbI 2 plus potassium nitrate. Okey, yang last kali ni campuran PbNO3 tu akan dapatlah PbCr2O7 campur NaNO3. Okey. So untuk nombor 4 ni kita di luar silibus kita lah, kita pun tak belajar benda ni soluble ke tidak kan. Tapi yang terang-terang yang insoluble di sini ialah yang ini. Okey, Pb2 sulfate, Pb sulfate lead 2 sulfate adalah insoluble, ini juga insoluble, lead 2 iodide juga insoluble. Okey. Jadi ada 3 yang insoluble di dalam itu. Okey, and then apa warna dia? Okey, lead 2 sulfate warnanya putih, white. Okey, lead 2 chloride juga warna dia white. Tapi lead 2 iodide warna dia adalah yellow. Okey. So sebab itulah jawapan adalah 1 dan 2. Boleh faham 1 dan 2. Sebab dia tanya white precipitate. Boleh Okey. So yang seterusnya. Okay, which of the following salt can be prepared through reaction between acid and metal? So kita seperti yang kita tahu, kita recall balik acid when react dengan metal akan dapat salt and hydrogen gas. Okay. Tapi kan ingat, bukan semua metal boleh react dengan acid. So kalau kita tengok balik electrochemical series kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya bayanan hidup cukup aman. Okey. Aurum baru sekali. Okey, pelajar kena tahu start daripada copper dan ke bawah, the not react with metal pula, not react with acid. Nampak Sebab itulah silver silver ni kita selalu gunakan sebagai bahan perhiasan, sebagai mendel dan sebagainya. Begitu dengan aurum. Aurum adalah emas. Sama juga, dia takkan larut dalam asid, dia tak bertindak malas dengan asid. So don't worry So nak tahu emas tu lokal ataupun original punya emas, kita campur dia dengan asid. Kalau dia melarut kan, dia cair, maksudnya celup lah tu. Okay. Alright. So satu lagi, daripada kalsium dan kat atas pun sama, not suitable sebab reactive metal. Okay, reactive metal group 1 dengan group 2 reaktif jadi tak sesuai react dengan metal. So yang sesuai react dengan metal yang ini sahaja, yang tengah-tengah ni. Okay, yang ini. Jadi so macam mana kita nak tahu metal apa yang digunakan? Kita tengoklah dekat dia punya cation ni, silver, sodium, magnesium, copper. Nampak tak tu? Tu adalah metal yang digunakan lah. Okey, jadi boleh tak asid bertindak balas dengan silver? Tak boleh, silver kan. Sebab tadi cikgu dah kata dekat bawah. Sodium very reactive pun sama, tak boleh. Sodium ni kena simpan dalam paraffin oil. Okay, dia tak boleh terdedah kepada water. Sedangkan dalam asid ada water, tak boleh tak sesuai lah. Okay, jadi maksudnya kena guna eksperimen yang lain lah, tindak balas yang lain untuk hasilkan sodium karbonat tu. Okay, next, magnesium sulfate. Yes, boleh. Sebab tengah-tengah tadi kan magnesium. Copper pun sama. Tadi cikgu kata copper dan ke bawah tak sesuai. Jadi jawapan ni ialah C. Boleh faham tak sampai situ? Okay. Hopefully boleh faham. Okay. Alright. So yang seterusnya soalan nombor 23. Okay. Hydrogen peroxide will decompose naturally into water and oxygen gas after a period of time. Okay. So hydrogen peroxide formula dia adalah H2O2. Pada suhu bilik at room temperature, dia akan decompose kepada oksigen dan juga water. Okay. So kita balancekan lah dia. Yang ni 2. Yang ni berapa tu? 2. Okay. Selesai Okay. Itu dia. So dia akan decompose kepada oksigen, gas and water. Tapi proses dia very slow lah, sangat perlahan.
Okey, jadi nak hasilkan oksigen dengan cepat kena tambah catalyst. Okey, so antara A, B, C, D, kenapa A tu salah? A salah sebab A dengan B, A ni dah akan menyebabkan berlakunya reaction. Kan? Sebab sedangkan dia kata macam mana nak slow down. Okey. Manganese oxide ini adalah catalyst. Jadi tindak balas akan bertambah cepat. Store in refrigerator, nampak tak dia buat apa tu, dia reducekan temperature. Yang ni adalah rate of reaction, kan? Bila temperature slow bermaksud rate of reaction juga akan slow. Put in on the rate in laboratory, ini dekat room temperature, at room temperature. So sama je, kan? Masih lagi macam soalan dia bertindak balas pada hasilkan water dengan oxygen gas. Jadi yang paling tepat adalah C lah, sebab kita nak slow down kan dia. Okay. Alright, soalan yang seterusnya. Table to shows the information about a composite material R. Okay, composite material. So yang ni pelajar kenalah hafal dia punya function dia. Okay. So ini soalan nombor 24. Alright. So yang ni adalah composite material. Ada berapa function composite material? Okay, so jawapan dia adalah optical fiber. Sebab apa? Optical fiber ni dia punya function adalah transmit information and data in the form of light. Okay, selalunya ni adalah dalam telefon ataupun untuk telekomunikasi lah. Okay. Kalau kamu tengok lah macam untuk telekomunikasi adalah telekomunikasi yang ada wire. Okay, dia transfer data using reflection of light. Optical fiber ni dalam wire ni kan, dalam wire ni kalau kita tengok kerata rentas dia ada banyak fiber dalam tu. So fiber ni dia menggunakan reflection of light, so to transfer the data. Jadi dia very fast lah. Okay, to optical fiber. Okay, tapi kalau fiberglass ni untuk apa? Okay, fiberglass ni selalunya lah kita buat untuk helmet. Okay, raket. Okay, superconductor guna waktu bila? Dia untuk carry electricity. Carry electricity. Salah je. Carry electricity lah. Selalunya dekat mana? Dalam electrical component lah. Superconductor kan dalam electrical component, transformer, amplifier dan sebagainya. Okay, photochromic glass. Ni famous ni. Ini selalunya kita guna untuk apa tahu? Untuk sunglass. Kenapa sunglass? Sebab dia ada ability to reduce apa ni? Bukan reduce lah, dia ada ability to control. To control amount of light pass through it. Dia boleh control Okay. So lagi berkualiti photochromic glass tu, lagi ni lah, walaupun warna dia gelap contohlah kalau sunglass yang mahal yang original kan, kamu beli ribbon ke, okay, nampak gelap tapi bila pakai cerah je. Kalau beli yang dekat pasar malam tu sakit mata lah. Okay. So yang seterusnya nombor 25. Which statement is correct? Okay, so tanya apa ni? Yang represent a redox reaction. Jadi kita tengok correct. Bila baca soalan macam ni, tolong bulatkan correct tu. Cari mana yang betul. So nak tahu yang betul bermaksud kamu kena cari jawapan yang salah dulu, kan? Dia kata copper to oxide is oxidized. Okay, kamu kena pairingkan dulu. Kalau copper dengan copper, tengok oxidation number dia jadi kosong kan, berkurang. Maksudnya dia adalah reduction. Bila reduction, dia adalah oxidizing agent. Aluminium daripada kosong dia jadi 3 positif, maksudnya adalah oxidation ataupun dia adalah reducing agent. Nampak Okay, so copper tu ion oxidize. Jadi salah lah, dia bukannya oxidize, dia reduce. Okay, copper tu ion is a reducing agent. Dia adalah oxidizing agent.
Aluminium atom undergoes oxidation. Yes, oxidation. Aluminium atom receive electron. Oxidation dia lost electron so jawapan dia adalah C. Okay? Tak susah lah soalan dia. Senang je. Okay. Yang ini kena faham lah. Ni dah masuk tajuk rusting Okay. So table 3 shows the apparatus set up to investigate the effect of metal X, Y and Z on the rusting of iron. Okay. Okay. So di sini ada dua chemical ataupun two reagent that use to to study the rusting lah. Yang pertama ialah potassium hexacyanopyrate 3. Okay, tolong take note apa function dia. Function dia adalah kalau ada Fe2+, dia akan hasilkan blue spot. Okay. Phenolphthalein pula apa function dia? Kalau ada hydroxide ion, dia hasilkan color pink. Itu phenolphthalein lah. Okay. Jadi mana-mana rusting kamu kena ingat. Okay, apabila dia ada touch dua metal yang more elektropositif akan undergoes rusting. Okay, dia akan mengalami rusting terlebih dahulu lah. Contohnya cuba tengok kat sini iron nail coil with X. Cuba tengok jawapan dia. A lot of blue spot. Maksudnya hasilkan Fe2+ kan? Bermaksud iron yang akan bertindak balas. Okay. So Fe akan hasilkan Fe2+ tambah 2 elektron. Boleh nampak Bermaksudnya X tu dia tidak undergoes reaction, tapi iron yang akan reaction sebab iron lebih elektropositif. Okay, and then apa yang berlaku adalah elektron tadi, 4 elektron akan bertindak balas dengan 2H2O, ada water, ada oksigen, maka akan hasilkan hydroxide ion. So hydroxide ion inilah yang akan memberikan warna pink. Okay, tapi nampak tak dia tak cakap ada color pink kan? Bermaksud tindak balas dia perlahan. Maksudnya hydroxide ion tu terlalu sedikit sebab tu tak nampak. Okay. Tapi ada hasilkan Fe2+. Cuba tengok yang tengah-tengah. Pink spot are formed. Maksudnya tak ada blue. Blue spot tak ada, bermaksud dia tidak hasilkan Fe2+ ion. Bermaksud ion tu tidak bertindak balas. Yang bertindak balas ialah Y ni. Y ni yang hasilkan Y2+ plus 2 elektron. Boleh nampak Dan setiap test tube masih ada lagi tindak balas ini. 4 elektron tambah 2H2O tambah O2 hasilkan 4OH ion. Okey, jadi disebabkan Y more elektropositif dan iron, tindak balas dia cepat. Bila cepat, pantas maka dah akan hasilkan banyak hydroxide ion. Sebab itulah warna dia pink. Okey. Dan cuba tengok yang nombor 3. Nombor 3, the clue dia adalah tengok observation. Dia kata ada blue spot tapi sedikit. Okey, bermaksud iron masih lagi bertindak balas. Okey, masih lagi bertindak balas tapi tindak balas dia perlahan. So bila tindak balas dia perlahan, maka tak nampaklah pink color. Okay, so for hydroxide ion. Okay, nampak So kalau pelajar tengok, setiap test tube akan hasilkan hydroxide ion. Cuma hydroxide ion yang sedikit kita tak nampak dalam tempoh masa yang ditentukan lah. Okay. So dari sini kita boleh tahulah dia punya elektropositivity dia macam mana. So daripada sini kita boleh susun yang paling more elektropositif adalah Y. Y paling atas. Sebab Y atas ferrum kan. So di bawah Y siapa? Ferrum lah ataupun iron. Okay, so di bawah iron siapa dia? X ataupun Z. Okay. Siapa yang paling hampir dengan iron, maka tindak balas dia lagi perlahan. Sebab jarak dia dekat. So di bawah dia adalah Z. Lagi jauh metal tadi daripada iron, maka lebih banyak blue spot yang terhasil. Maka yang ni adalah X. Nampak So Fe dengan Z tindak balas dia perlahan, tapi dia lagi jauh. Fe dengan X lebih jauh kan. Maka dia akan hasilkan lebih banyak blue spot lah. So inilah turutan dia. Okay, so semakin ke atas more elektropositif. Okay. So tengok soalan dia tanya apa.
Arrangement descending order bermaksud atas ke bawah. So atas ke bawah Y, F, E, Z, X. Okay, so sebab itulah jawapan dia adalah E. Okay, harap berguna. Okay, kalau tertinggal tu sila tengok balik ulang tayang rekod Tapi biasanya cikgu kalau buat rakaman ni cikgu suka upload dalam YouTube lah. Okay, senang. Sebab jarang lah nak cari kita punya rakaman dalam Teams dan sebagainya. YouTube ni senang. Okay, so yang seterusnya, what is the name of the ester based on IUPAC name? Okay, yang pertama sekali buat dulu dia punya chemical formula. Okay, so ini HCOO C3H7. So ini adalah ester. So macam mana nak namakan ester? Nak namakan ester, yang pertama sekali adalah kita kena namakan dahulu yang di sebelah kanan COO tadi. Dia cross. Nama dia dulu. Okay, nama dia dulu. So ada 3, maksudnya propil. Okay, propil. Nampak tak? Okay, so yang belah kiri ni baru kita namakan dia. Ada 1 karbon saja. So kalau ada 1 karbon sahaja, dia akan jadi metanoid. Dia akan jadi metanoid. Ejaan dia tu kena betul. Metanoid. Anoid ini dia punya apa ni kita panggil? Dia punya suffix. Suffix ataupun dia punya clan. Kan kalau dalam cerita Naruto kita clan lah, keluarga dia. Okay, kalau ester belakang mana semua ada anoid, metanoid, etanoid. Okay. So inilah jawapan dia. Selain daripada itu tidak diterima, maksudnya itu adalah bahan lain. Okay. So jawapan dia D lah. Okay, next yang seterusnya, which of the following is true about the endothermic reaction and exothermic reaction? Okay, endothermic dia kata apa ni? Release heat. So salah lah, endo ni bermaksud absorb. Absorb heat, yang ni release. Tulis besar-besar kat atas tu. Okay, so dah salah. So automatic yang ni pun salah. Okay, yang B pula, surrounding temperature increase. Salah lah. Bila dia absorb heat, bermaksud semakin sejuk, bukan semakin panas. Okay, salah. Okay, yang C, total energy content of reactant higher than total energy content of product. Okay, ini dia buat yang ni. Energy level diagram. Dia kata energy content of reactant higher than product. So salah. Bila absorb, bermaksud absorb ni dia punya apa? Produk dia makin lama makin tinggi lah sebab dia absorb heat. Boleh faham tak? Absorb ni bermaksud daripada rendah jadi tinggi sebab dia absorb heat. Bukannya bila dia absorb energy, level tadi makin rendah. Kan tak balik tu. Maka ini pun salah. Okay. So yang seterusnya dia kata apa ni? Heat energy absorbed during bond breaking is more than heat energy released during bond formation. Okay. Ini pelajar akan ingat. Saya cuba bagi satu contoh. Katalah A bertindak balas dengan molekul B akan hasilkan AB campur dengan AB. Okay, dekat reactant ini adalah bond breaking. Bond breaking. Dekat produk, bond formation. Bond breaking dia kena absorb. Bond formation dia kena release heat. Okay. Sebenarnya apa kelas? Okay, sebab tu belajar kena tahu. Kalau tindak balas tu endothermic, sebenarnya dia berlaku dua proses. Dia akan absorb heat, dia akan release heat pada masa yang sama. Habis itu kenapa nama dia endothermic? Endothermic bermaksud dia absorb heat more than release heat. Nampak Dan tindak balas tu dia akan jadi exothermic apabila release heat dekat produk tadi more than absorb heat yang dekat reactant. Okay, jadi jawapan dia ialah D. Heat energy absorbed during bond breaking, betul? Bond breaking dekat reactant kan? Okay, more than energy released during the bond formation. So betul lah, jawapan dia ialah D. Okay,
Ni soalan ni adalah understanding lah. Understanding the concept. Okay, next. Soalan nombor 29. Which of the following is true? So dia kata ni adalah polymerization reaction during the production of nylon. Nylon ni selalu kita buat apa jersey dia kot kan. Nylon. Okay, so dalam ni yang belah kiri itu adalah monomer dan yang di belah kanan adalah monomer. Okay, monomer dan monomer lah. Nampak Okay, so dia kata yang manakah yang betul? Okay, involve only one monomer. Salah. Sebab apa? Ada dua monomer yang berbeza. Nampak tak tu? Ini monomer A, ini monomer B. Dua substan yang berbeza. Okay, B, addition polymerization occur. Okay, addition polymerization occur. Salah. Addition polymerization dia mestilah same type of monomer. Monomer kena sama. Okay, kalau tak dikira sebagai addition polymerization. Okay, and then yang C, produce polymer and another byproduct. So betul lah. Bila kamu nampak ada kurungan ada macam ni kan, ni adalah polymer, okay, dan ada N kecil di luar kurungan. Ni adalah polymer. So dia kata produce polymer, betul lah. And then yang D, reaction occurs at double covalent bond between carbon atom. Ini salah. Okay, dia bukannya berlaku dekat double bond. Okay, dia bukannya berlaku dekat double bond. Okay, soalan nombor 30. Ada lagi 10 soalan Okay, which of the following could be medicine J? Okay, medicine J. Jadi dia kata relief pain, reduce fever, suitable for most people. Rasanya ni semua orang tahulah jawapannya adalah paracetamol. Okay, paracetamol. Tapi sebelum tu kita kena classifykan dahulu okay, apa yang ada dalam ni. So aspirin ini adalah analgesic. Okay, ini adalah analgesic. Paracetamol pun sama, adalah sejenis analgesic. Aspirin dan paracetamol ni adalah example saja. Apa function analgesic to relief pain apa-apa saja ubat-ubatan yang nak relief pain dia adalah dikategorikan di bawah analgesic. Okay, apa function penicillin? Penicillin is antibiotic. Okay. Prednisolone ni saya tak sure, saya lupa. Cuba kamu tengok balik lah dalam kamu punya buku teks tapi pasti jawapannya adalah C Okay, so nombor 31. Okay, ini berapa ramai yang boleh jawab? Kalau boleh jawab, dia faham lah tu. Dapat tak jawab soalan ni? 31 ni dia agak confused sikit. Tapi dia di bawah tajuk apa ni? Dia di bawah tajuk empirical formula siapa dapat jawab? Kat dalam tim sini. Dapat tak 64? Amar. Oh, dapat Amar. Petik nama orang Okay. So macam mana nak selesaikan soalan ini? Okay, jadi kita tengok Kita tengok dekat soalan. Apa yang dia bagi? Dia kata dah bagi tahu dah oxide. Oxide P tu adalah P2O. Ini dia punya mass dan dia bagi oxide P dan balas dengan karbon akan dapat metal P. Okay. Jadi ni saya dah tunjuk dah di sebelah kanan, ini chemical reaction dia. Ini ini chemical reaction dia. Nampak tu? P2O bertolak balas dengan karbon akan hasilkan P dan juga CO2. Okey, jadi kat dalam ni produk dia adalah P. Jadi apa yang pelajar perlu buat ialah mass P dah tahu. Jadi kamu nak kena cari mass apa? Cari mass oksigen. Cari mass oksigen. Okey, sebab kita tahu dia punya relative atomic mass Okey. So carilah oksigen. Jadi macam mana 21.6 tu adalah 19.2, dapatlah mass oksigen. Okey. So dah dapat dah mass oksigen, dah dapat dah mass P dua-dua dah dapat. Jadi kita buatlah kaedah macam nak empirical formula. Okey. So dalam empirical formula kita belajar buat table kan. Buat macam ni dulu. Okey. Mula-mula sekali kita masukkan dulu mass dia berapa. Betul tak? Ingat balik. Yang kedua kita nak cari apa? Cari mole. Kan? So cari mole maksudnya mass over molar mass.
Yang P tu tak tahu, nampak tak? 19.2 bahagi X. Saya buat X lah, tak tahu dia punya relative atomic mass dia Okay. So sama dengan Y, buat macam tu. Okay, Y tu mol dia lah ni. Y ni adalah mol Ini adalah mol. Okay, tapi yang oksigen kita tahu 2.4 bahagi 16 dapat 0.15 mol. Okay. And then lepas cari mol, biarkan dekat situ, kita kena buat apa? Kena buat ratio. Ratio dah tahu ke belum? Dah tahu. Daripada mana? Daripada soalan. Soalan cakap apa? Soalan cakap formula adalah P2O. P2O bermaksud ratio dia adalah 2:1. Nampak tak tu? Okey, so ratio dah tahu. Okey. Jadi sekarang apa yang pelajar kena buat ialah kita tengok ratio dia ni. Okay. 0.15 sama dengan 1. Okey, so kalau 2 sama dengan berapa mol? So 0.15 darablah dengan 2. Betul tak? Kan? So yang P ni mol dia 2 kali ganda lebih besar daripada mol yang O. Okey, jadi 0.15 darablah dengan 2 dapatlah 0.3 mol. Okey. So kita dah tahu dah Y tu adalah 0.3. Y dah tahu, boleh tak cari nilai X? Yes, of course lah kita boleh cari nilai X. So gunakanlah formula yang ini. Okey, nampak ni 0.3 sama dengan 19.2 bahagi X. So cari nilai X, 19.2 bahagi 0.3 dapat 64. Nampak tak tu? So yang ni dia tricky lah soalan ni. Jadi kalau kamu tak berapa mahir empirical formula, alamatnya memang tinggal kosong dululah soalan tu. Okay. Tapi saranan saya kalau soalan yang macam ni kamu baca 10 kali tak faham, tinggalkan dulu kosong. Lompat terus kat soalan 32. Jangan buang masa. Okay, duk fikir cari ini tak jumpa, buat cara tu tak jumpa, masa berjalan ni. Okay, jadi tinggalkan dulu. Terus lompat dekat mana-mana soalan yang kamu rasa senang. Kadang-kadang soalan ni dia bukan apa, kadang soalan yang hujung-hujung kan, nombor 39, nombor 38 tu senang, tapi dia letak kat hujung-hujung. Tapi yang itu kita tak sempat nak buat. Kan dah rugi. Okay. Jadi soalan yang ambil masa lama nak faham tu, kamu tinggalkan dulu kosong. Okay, next. Soalan nombor 32. Kita tinggal lagi 15 minit InsyaAllah sempat kot. Okay. So the chemical equation for the reaction in diagram 8 is as below. Okay, dia dah bagi tahu dah chemical apa ni? Dia dah bagi tahu chemical equation. And then what is the maximum volume of carbon dioxide gas produced in the experiment? Okay. Jadi untuk soalan ini apa yang pelajar kena buat ialah dia tanya apa tadi? Maximum volume of carbon dioxide. Okay, ini volume. Tak tahu. Jadi macam mana nak cari volume carbon dioxide? Kena cari dulu mol yang dah diberitahu maklumat dia. Contohnya dalam ini dia dah bagi tahu maklumat kalsium karbonat. Okey, ini adalah 6 gram. Okey. HCl ni pula adalah 50 cm3 dengan 1.0 molarity lah. Okey. So macam mana nak cari mol mol karbon dioxide? Cari dulu mol kedua-dua bahagian ini. Mol kedua-dua reaktan Jadi mol kalsium karbonat sama dengan mass over molar mass 6 gram bahagilah dengan kalsium karbonat tu. So berapa 40 tambah 12 tambah 3 16 100. Okey, so 0.06. Alright. Cari pula mol HCl. Okey, MV over 1000. Guna formula tu. So 50 darab 1.0 bahagi 1000. 1 bagi 1000. Dapat 0.05 mol. Okay. And then bahagikan dengan 2 dapat 0.025. Okay. Kenapa cikgu bahagikan dengan 2? Yang ini bahagikan dengan 1 dapat 0.06 mol. Okey. Dia macam ni pelajar tolong dengar betul-betul. Kita boleh cari mol kalsium karbonat, kita boleh cari mol HCl, tapi kedua-dua mol tak sama. Jadi pelajar akan tanya, cikgu nak guna mol yang mana satu ni? Nak jadikan ratio. Jadi kamu kena cari mol kedua-dua reaktan. Cari mol kalsium karbonat
ni cari mole HCl. Mole yang kamu dapat tadi tu bahagikan dengan dia punya coefficient number. Ini satu kan, bahagikan dengan coefficient number. So mole yang paling kecil itulah yang kita akan pilih. Okay, mole yang paling kecil itulah yang kita pilih. So, jadi dalam ni kita nampak mole HCl ini yang paling kecil. Jadi dia adalah limiting reagent limiting. Jadi kita gunakan mole dia. Okey. Jadi mole yang kita nak sekarang adalah yang ini 0.05, bukannya 0.025. Sebab 0.05 tu kita nak tahu, nak pilih mole yang mana satu je, tapi mole dia adalah 0.05. Okey. Jom. Yang seterusnya buat ratio. Okey, HCl CO2 ratio dia 2:1. Ini 0.05. Okey, so bahagi 2. Yang adalah 0.025 mol. Okey, dah dapat dah mol karbon dioksida. Okey, daripada mol karbon dioksida boleh tak cari volume? Boleh. Volume karbon dioksida sama dengan mol 0.025 darab dengan molar volume iaitu 24. Betul tak dia guna 24? Okey, betul so darablah dengan 24. Dapat jawapan 0.6. Okey, 0.6 desimeter cube. Sebab tu jawapan dia ialah A. Boleh tak ni belajar? Okey. Okey, kalau tertinggal sila tengok balik rakaman sebab soalan ini dia pun sama, ini pun dah kemahiran berfikir ni, sebab mol dia tu tak sama. Kamu kena pilih mol yang mana satu tu kena tahu. Okey. Alright. Selalunya calculation ni lah pelajar suka tinggal ni. Okey, soalan seterusnya, element L can react with element M to produce an ionic compound. Which of following is the balanced chemical equation for the reaction? Okey, L adalah group 1, M adalah group 17. So L tambah dengan M. Kena ingat M ni dia adalah diatomic molecule. Semua group 17 adalah diatomic molecule. Dia tidak boleh wujud lonely. Dia kena hidup secara berkembar. Okey. So apa produk dia senang je kan, buatlah cross method. L dia positif, M tu negatif. Jadi akan dapatlah LM. Okey, LM and then balancekan. Yang ni 2, ini pun 2. Okey, jawapan dia D. Senang je soalan tu. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 34. What are the proton number of atom Z and atom Y? Okey, dia nak proton number. So kita tahu proton sama bilangannya dengan elektron sebelum donate dan juga sebelum dia gain elektron. Okey, jadi Y ini adalah ion. Tapi dapat dalam negatif, negatif bermaksud dia terima satu Hello? Dengar tak suara saya? Saya macam terputus tadi. Dengar kan? Okey, okey. Okey. Saya macam tiba-tiba ada. Okey, dengar. Okey, good. Masih wujud lagi. Tahniah. Okey, Z. Z ni dia 2 positif pun maksud dia donate 2 elektron. Jadi dia adalah, kalau dekat sini 28, sebenarnya adalah 282. Okey, so 282 adalah 12, total semua yang ni adalah 17. Okey, so sebab itulah jawapan ialah D. Soalan ini pun tolong pastikan betul lah soalan yang mudah-mudah. Ni yang cikgu kata tadi soalan yang ujung-ujung mudah aja. Kan, calculation tu kalau pening tinggalkan dululah. Okey. So based on the conversation in diagram 11, which of the following substance is suitable to overcome problem by the farmer? Problem faced by the farmer. Okay. So tanah tu acidic. Ni problem dia acidic. So dia kata that is why the plant did not grow well. Okay. Tanah ni memang kebanyakannya acidic sebab dia terdapat pada hujan, bakteria dan sebagainya. Bakteria menghasilkan asid. Okay. Jadi macam mana kita nak jadikan dia alkali ataupun nak neutralkan dia lah, bukan nak jadi alkali. Okay, kita nak reducekan acidic tu. So kena campur dengan base. Base yang paling tepat yang sesuai dekat sini adalah calcium oxide. Okay, itu je. Yang ni salt tak sesuai, ini pun salt tak sesuai. Jawapan dia antara dua ni, sodium
nitric oxide dengan kalsium oxide. Tapi kalsium oxide lah yang paling suitable lah. Okay. Okay, right. So next, ni pun calculation juga ni. Okay. Okay, so the time taken for the complete reaction between, okay, ni adalah rate of reaction. Nampak zinc bertindak balas dengan HCl akan hasilkan salt iaitu zinc chloride dan juga hydrogen gas. Okay, so dia saya punya calculation kira saya kat handphone ni. Soalan 36 ni. Okay. So dia kata time taken for complete adalah ini dia 4 minute 30 second. Jadi convert dulu jadi second. Akan dapatlah 270 second. Okay. Okay. So dia kata reaction between 500 cm3 of 0.5 mole had HCl reacted with excess zinc. Okay, so dekat sini tuliskan dulu apa maklumat yang dia bagi Volume dia adalah 500 dan dia punya molarity dia ialah berapa tadi? 0.5. 0.5 Okay, jadi dalam tindak balas ni pelajar kena ingat balik Okay, nampak tak dia hasilkan gas? So nak buat nak kaji dia punya rate of reaction, kita kena collect gas dia kan, ingat lagi tak? Ni ada apa ni? Conical flux and then ada test tube kan, masuk kat dalam ni. Okay, and then kita akan collect gas. Betul? Ingat balik tindak balas ni. Okay, masuk dalam ni ada acid campur dengan metal lah. Okay, jadi kita nak cari apa? Nak cari volume ini. Volume ini yang kita nak cari sekarang. Okay. So kalau pelajar tak faham apa ke benda yang nak cari sebenarnya ni kan, ini sebenarnya nak cari volume hydrogen gas. Dia tak suruh cari volume hydrogen gas. Okay. Ke dia suruh? Time taken, okay. Dia suruh cari rate of reaction je kan. So macam mana rate of reaction dia bermaksud volume hydrogen gas bahagikan dengan time taken. Itu sebenarnya. Okay, so jom kita cari volume hydrogen gas. 0.5 darab 500 bagi 1000. Okay, so ini mol dia adalah 0.25. Okay, bahagi 2. Okay, yang ni mol adalah 0.125 mol. Nampak macam ni saya bagi 2 sebab ratio lah. Ini 2, ini 1. So HCl 2 kali ganda daripada mol hydrogen gas kan, kena bagi 2 lah. Okay, so mol dia pula darabkan dengan apa ni? Room temperature, darabkan dengan 24. Okay, dapat 3. Volume ni adalah 3 decimeter cube. So 3 bahagi 270 dapat berapa? 0.0111 decimeter cube. Nampak per second. Tapi dah jawapannya dalam sentimeter cube. So kena darablah dengan berapa tu? Dengan 1000 kan? 1, 2, 3. Dapatlah 11.11 centimeter cube per second. So ni lah jawapan dia. Okay? Bukan yang A ni. A ni unit dia tak sama. Okay? Jawapan kita dalam decimeter cube per second. Kena tukar dah huruf saja kepada centimeter cube per second. Okay? Okay. Jangan confident sangat. Alright. So diagram 12 shows an experiment. Ya. Cikgu. Ya. CM. Kalau DM cube dengan CM cube, siapa lagi besar? CM cube lagi besar. DM cube. DM cube sebab tu kalau centimeter cube nak tukar jadi DM cube, dia bacaan dia jadi lagi kecil lah. Boleh faham tak? Kena darab 1000 Bahagi 1000. Decimeter cube. Tengok ni. Decimeter cube nak ke centimeter cube bahagi 1000. So terbalik lah. Okay. Bahagi 1000. Okay je bahagi kan? Decimeter cube.
kena bahagi. Tapi asal pula darab kan? Ya sayang. Dia dapat air minum. Okey, tapi jawapan dia C lah. Ke saya salah kat mana ni? Siapa boleh betulkan? Kejap lagi saya. Betul. Betul. Betul lah kan? C apanya? Jawapan dia apa? C. Kalau bahagikan lagi tak jumpa jawapan. C lah kan? Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey, alright. So jom kita nak proceed ni. Masa tinggal 1 minit lagi nak ke 10 Tapi tak apalah, kita habiskan dulu ni sikit je lagi ni, lagi berapa kerat kan. Okey, so yang seterusnya ni okey, ni ada di bawah tajuk thermochemistry. Okey, dia kata the highest temperature recorded is 70, highest temperature. What is the heat displacement for copper? Heat displacement for copper. Okey. So untuk jawab soalan ini, yang pertama sekali mesti buat dia punya chemical equation dahulu. So magnesium campur dengan siapa ni? Copper to sulfate akan dapat copper tambah magnesium sulfate. Okay. Okay. So bila magnesium tu excess, maksudnya sudah tentulah kita cari mol dia ni lah. Okay. Volume dia adalah 50 cm3, molarity dia adalah 0.5 Okey, ini dia. Okey, so displacement. Okey, so displacement dia suruh cari heat of displacement. Heat of displacement bermaksud delta H sama dengan Q bahagi N. Q ni adalah heat release. Heat release tu adalah mc theta. Okey. Ni adalah mole. Persoalan ni nak cari mole siapa? So kalau displacement kena cari mole copper to sulfate. Cari mole metal yang displaced kat dalam ni tadi. Okey. Sekarang cari mole dia lah. Boleh nampak Jadi sekarang mole copper to sulfate berapa? Copper to sulfate mole dia adalah 0.5 darab 50 bagi 1000 MV over 1000. So 0.5 darab 50 bagi 1000 0.025 mol. Okey, tu dah dapat dah. Nak cari Q tu. Q sama dengan mc theta. M sama dengan 50 darab 4.2 darab dengan theta dia berapa? Okey, ni. Tolak lah. Okey. 70 tolak 29. So akan dapat 41. Okey. So cari jawapannya apa? 50 darab 4.2 darab 41. So akan dapat 8610 joule. Okey. Ingat yang M tu hanya mass of solution Jangan kamu pergi campur pula dengan 50 tambah dengan mass magnesium tu. Tak ada Okey. So masuk balik ke dalam ni 8610 bahagikan dengan 0.025 akan dapat okey 34440 okey joule per mol negatif. Okey. So tukar pada kilojoule, bahagilah 1000. Negatif 344.4 kilojoule per mol. So inilah jawapan dia. So jawapannya adalah B. Okey. Senang kan? Tu je formula dia ni Ingat formula ni. Okey, tu. Kalau apa? Soalan objektif ni tak apa. Buat dengan ringkas je calculation Okey, soalan nombor 38. Which of the following polymers can replace iron so that water tap will not corrode? Okey, so dia kena gunakan PVC lah. Okey, PVC ni memang selalunya digunakan untuk buat pipe lah Okey, so jawapannya adalah C. Ni saya tak ada nak terang apa lah Okey, ni baru ada penerangan. 39. Given that standard electropotential of 2 half cell, what is the voltage value for the cell? Voltage value. Nak tahu voltage value kena tahu formula lah.
standard electrode potential cell sama dengan standard electrode potential cathode tolak standard electrode potential anode. Okay, anode. So dalam ni pelajar kena tahu siapa anode, siapa cathode lah. Okay, so dalam ni dia dah bagi tahu siap-siap dah. Okay, tak payah nak cari dah dalam buku teks, dalam jadual ke apa ke, dia dah bagi tahu Okay, so yang cathode siapa? Yang cathode adalah anode ini yang undergoes oxidation. Cathode yang undergoes reduction. Okay, so antara zinc dengan silver, siapa yang lagi elektropositif? Zinc. So disebabkan zinc adalah more elektropositif, ataupun siapa yang electrode potential value dia more negatif. More negatif bermaksud dialah yang akan release elektron. Dia yang akan release elektron. Yang ni standard electrode potential dia adalah more positif kan? Lebih besar. So dia akan gain elektron. Boleh nampak So maksudnya elektron tu mengalir macam ni. Okay. So daripada zinc, okay, dah akan hasilkan Zn 2 plus tambah 2 elektron. Yang ini daripada apa ni? Silver. Okay. Tak boleh juga ni Yang terima kat sini adalah hidrogen. Ni half equation yang lain lah, hidrogen. Okay. Okay. So silver plate Okay, what's the next mana? Okay. Apakah voltage? Okay. So ambil lah value yang dia bagi tu. So kita tahu dah cathode adalah siapa tadi? Tak keluar tulisan pula dah. Okay, cathode tadi yang silver lah. Okay. So positif 0.8 tolak dengan negatif 0.76. Dapat tak jawapannya? 0.80 tolak dengan negatif 0.76. Okey, dapat positif 1.56. Ni gunakan formula ni. Okey. Ini anode. Siapa hal dah tak keluar ni? Patutlah pemadam. Okey. Ini anode, ini cathode. Okey. Itu je. Siapa anode? Anode yang akan release elektron, yang dia punya electrode potential value yang lebih negatif. Okey. So soalan terakhir. Okey. So based on the information given, which structural formula has the same characteristic as above? Okay. Ini apa ni? Okay, organic compound R dan S. R insoluble in water, decolorize, brown color of bromine. Okay, saya tengok ni saya dah nampak dah. Kalau insoluble in water ni biasanya dia adalah hidrokarbon lah. Okay, biasanya dia adalah hidrokarbon. Okey, dan hidrokarbon ni ada dua. Yang pertama alkane. Okey, alkane yang single bond, satu lagi alkene. Okey, double bond. Okey, yang bertindak balas dengan bromin adalah alkene. Bermaksud bromin adalah bromin lah. R ni adalah alkene lah. Okey. Okay, yang S ni ada miscible with water. Okay, miscible with water in all proportion, burns with blue flame to produce carbon dioxide and water. So dia adalah alkohol. Kita tengok dah tahu dah, alkohol dia miscible with water, and then alkohol adalah dia mudah terbakar. Ini adalah alkohol. Okay, alkohol. Jadi cari mana yang sesuai. Jadi macam yang saya kata tadi, alkene kan. R tu mesti alkene. Jadi jawapan dia yang ini betul, ini betul, ini salah, ini salah. Okey. Okey, jadi yang C yang D dah salah. Yang S tu pula alkohol. Alkohol mesti kena ada OH. Okey. So sebab itulah jawapan dia ialah E. Dah selesai dah 20 soalan malam ni. Okey. Melajak sikit masa 10.07 minit. Okey. Alhamdulillah. Jadi ada apa-apa nak tanya ke? Kalau rasa saya terlalu laju sangat, ialah sebab nak kejar masa kan, terlalu laju sangat, maka anda boleh tengok balik ulang tayang lah. Nanti saya akan share balik video rakaman, okay? Untuk belajar buat ulang kaji lah. Okay, ada apa nak tanya?
Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, okey, jadi kita sudahikan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah maaf Okey, jadi pelajar untuk kelas kripton esok, okey, seperti biasa esok pagi kita akan bermula jawab soalan set Johor soalan Johor. Jadi buat yang section A terlebih dahulu untuk pagi esok 8 sampai pukul 10 tu. Jadi macam biasa pukul 10.30 sampai 12.30 tu baru kita discuss. Okay. Jadi untuk grup kripton lah, cikgu rasa sebab kamu buat bio dah apa yang dah campur semua kelas dah kan, 506 dah ada. Nanti saya buat grup yang baru balik lah. Okay. Untuk siapa yang akan terangkan soalan tersebut. Okay. Itu saja. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersorai. Terima kasih. Cikgu, terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.